Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun pada sesi kuliah kali ini sebagai sambungan daripada siri yang lepas, yang mana siri lepas kita telah berbincang tentang bomoh dan juga sihir. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi. Saya tak fikir yang untuk panjang lebar betul-betul dalam bab ni. Saya cubalah sedaya upaya untuk kita habiskan mungkin siri ni ataupun siri akan datang. Kita pun tak nak panjangkan sangat bab ni dan kita boleh beralih kepada bab-bab lain di masa akan datang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat penganjur usrah di Qatar di atas kesudian terus berminat untuk menjemput saya meneruskan sesi gabungan usrah Qatar ni pada kali ini. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang bersama di Malaysia yang mengikuti kelas pengajian ni walaupun waktu dah lewat malam ketika ni. Jadi insya-Allah kita teruskan. Dalam kuliah yang lepas, 3 ataupun 4 minggu lepas, kita dah cerita sedikit sebanyak berkaitan dengan bomoh. Kita dah cerita tentang pengetahuan yang diperolehi daripada bomoh. Macam mana mereka dapat pengetahuan, apakah pengetahuan dia tu accurate ataupun tak dan sebagainya. Kita dah cerita dengan panjang. Jin, bagaimana proses jin ceritakan kepada wali-wali dia ilmu yang kononnya betul, campur aduk ilmu yang betul dan salah. Ini semua kita dah cerita pada kelas yang lepas. Hari ini saya nak sambung sikit bercerita tentang sihir. Sedikit sebanyak cerita tentang sihir. Yang mana kita tahu sihir ni adalah musuh utama bagi tauhid. Sebab tauhid berasaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid berlaku apabila kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi agama-agama lain selain daripada agama Islam, dia beriman dengan Tuhan. Dia melakukan syirik. Dia bagi Tuhan nama yang bukan nama Tuhan, dia nisbahkan sifat-sifat buruk kepada Tuhan, dia melakukan semua tu. Tetapi sihir datang memerangi kebanyakan agama. Sebab sihir secara langsung dia mengajar untuk mengagungkan syaitan. Secara langsung untuk ajar manusia melakukan penyembahan terhadap syaitan. Itu salah satu perkara yang berlaku di dalam sihir. Maka sebab itu kita dapati bahawa kebanyakan agama memerangi sihir ataupun membenci sihir. Dan ada juga di sana sebahagian agama yang dia anggap sihir ni sebahagian daripada agama dia. Itu juga berlaku terutamanya orang Yahudi di zaman Nabi SAW yang mana mereka menganggap sihir ni adalah ilmu yang disembunyikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang kemudian sampai mereka berjaya dapatkan ilmu tu dan mereka berjaya sebarkan. Itu berkaitan dengan sihir. Dan juga di sudut sejarah, sihir ni dia telah berlaku sejak daripada zaman awal lagi. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang kata Nabi Nuh membawa sihir. Orang tuduh Nabi Nuh sebagai seorang yang mengamalkan sihir. Sebab apa? Sebab sihir ni asasnya adalah perkara yang berbeza dengan hakikat. Hakikat nampak lain. Sihir menunjukkan dia dalam bentuk lain. Jadi ataupun sihir mendatangkan keajaiban yang manusia nampak macam ajaib. Apabila para nabi, bermula dengan Nabi Adam dulu, lain ceritalah. Nabi Adam dia yang memulakan, orang pertama yang diturunkan. Daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka membawa seruan tauhid dan mereka ada mukjizat. Manusia yang melihat mukjizat, mereka anggap yang ni sihir. Sama juga di zaman Fir'aun. Bila mereka melihat Musa membawakan sesuatu yang ajaib, mereka kata Musa ni kepala kepada ahli sihir yang mengajarkan orang lain sihir.
Dan kemudian datang zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini cerita yang kita akan cerita panjang lah. Sebab Al-Quran menceritakan secara detail dan mendalam tentang apa yang berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini rentetan daripada Yahudi yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia punya latar belakang ceritanya, di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, sebelum Nabi Sulaiman, ada jin yang mencuri khabar daripada langit. Saya ingat mungkin kita ada cerita dah sedikit sebanyak pada kelas yang lepas. Apabila khabar takdir yang akan berlaku di atas muka bumi ini disampaikan oleh malaikat, satu malaikat kepada satu malaikat, ada jin maqa'ida lis-sama', dia ada tempat mereka duduk di langit, mereka duduk di sana dan mereka mencuri dengar khabar. Jin yang mencuri dengar khabar ni, mereka turun bagi tahu kepada ahli nujum, bagi tahu kepada ahli nujum, bagi tahu kepada ahli firasat ataupun bagi tahu kepada bomo tentang apa yang akan berlaku. Ini juga saya dah cerita pada 3 minggu lepas. Sehinggalah sampai ke satu tahap bomo-bomo ni percaya bahawa jin ni mengetahui perkara gaib. Maka bila sampai tahap tu, jin mula menipu para bomo. Dia campur aduk cerita yang betul dengan cerita yang salah. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita cerita tentang seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ibnu Sayyad. Dia pun duk main cerita benda gaib juga. Jadi bomo akan campur aduk benda yang betul dengan benda yang tak betul, pergi cerita ke orang. Lalu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam pun turun pada ketika itu. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam turun, Allah memerintahkan Nabi Sulaiman untuk memerangi bomo-bomo, untuk menghancurkan mereka. Lalu Nabi Sulaiman telah menghancurkan mereka, memerangi mereka, menghancurkan sihir-sihir dan semua ilmu yang salah ni, ilmu sihir, ilmu yang disimpan oleh jin dan sebagainya. Nabi Sulaiman, ada 2 riwayat lah. Satu riwayat, Nabi Sulaiman tanam di bawah kerusi dia. Dalam riwayat lain, syaitan yang letak di bawah kerusi dia. Di bawah kerusi Nabi Sulaiman ditanamkan semua ilmu-ilmu yang sesat dan syirik ni. Sesat ditanam di situ. Sehinggalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam meninggal dunia, wafat. Kita dah cerita dalam kelas yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, ketika Nabi Sulaiman wafat, ma dallahum ala mautihi. Tidak ada yang menunjukkan kepada jin yang Nabi Allah Sulaiman telah wafat, melainkan dabatul ard, melainkan ulat-ulat yang makan tongkat dia, patah tongkat dia dan dia jatuh. Barulah jin tahu yang sesungguhnya Sulaiman telah mati. Mereka pun berhenti buat kerja berat. Lama zaman berlalu, akhirnya satu jin dia menyamar jadi orang. Dia datang, dia beritahu kepada orang Yahudi, sesungguhnya kalau hangpa nak tahu apakah ilmu yang menyebabkan Sulaiman boleh menguruskan alam ini dengan cara yang sangat hebat, yang mana tidak ada orang sebelum Sulaiman mampu menguruskan alam ini seperti Sulaiman. Kalau kamu nak tahu, ilmu tu tertanam di bawah kerusi Sulaiman. Cari di bawah kerusi Sulaiman, galilah dia, kamu akan jumpa ilmu tu. So, apa yang berlaku? Setelah maklumat ni disampaikan kepada orang ramai, mereka pun mula rasa tertarik nak tahu dan nak dapat maklumat yang sama seperti yang diperolehi oleh Nabi Sulaiman. Nak ilmu yang sama, boleh kontrol makhluk, boleh kawal pergerakan angin, boleh suruh jin buat apa kerja jin nak buat. Mereka pun gali-gali bawah kerusi Sulaiman, korek-korek sampailah ke bawah ada satu lubang. Jin ni arahkan mereka masuk dan ambil lah. Mereka takut nak korek, walaupun lepas Sulaiman telah pun wafat. Jin ni kata, aku akan tunggu di sini. Kalau aku cakap ni tak betul, kalau aku tipu, kamu cari dalam lubang tu, tak ada apa-apa, kamu boleh bunuh aku. Aku duduk di sini. Ini sebagaimana diceritakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Mereka pun kata betul, jin tu pun kata betul. Kamu cari dalam lubang ni, kamu mesti akan jumpa sesuatu ilmu, kitab yang ada ilmu di dalamnya. Maka mereka pun okey, setuju. Akhirnya orang pun gali dan masuk dalam lubang di bawah kerusi Nabi Sulaiman. Mereka pun mengeluarkan kitab. Mereka dapat satu kitab. Dan kitab inilah terkandung ibu-ibu ilmu sihir. Sihir yang jin turunkan kepada manusia, yang syaitan ajar manusia cara untuk buat perkara jahat, terkandung di dalam kitab ini. Asalnya kitab ni mai dari mana? Kitab ini datang daripada ilmu-ilmu yang telah dihapuskan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ada 2 riwayat. Satu riwayat, Nabi Sulaiman setelah dia hapuskan ahli sihir, telah bunuh mereka, Nabi Sulaiman tanam ilmu ni di bawah tanah. Riwayat yang kedua, jin yang tanam di bawah tanah bubuh nama Nabi Sulaiman. Ni takat ni dulu.
Kemudian apabila mereka jumpa buku itu, orang Yahudi pun satu generasi ke satu generasi sampai ke anak-anak mereka kata, yang kami ikut ilmu sihir ini adalah ilmu yang telah ditinggalkan oleh Sulaiman alaihi salam. Yang tu tersebar di kalangan Yahudi. Yang kami ikut ini ilmu yang ditinggalkan oleh Sulaiman alaihi salam. Bukan dekat Yahudi, orang Islam pun ada yang pegang ilmu ni, yang kata ilmu ni Sulaiman yang ajak. Sampai zaman sekarang, saya pergi ke Oman, ada 2-3 orang yang saya jumpa, mereka percaya macam itulah. Ilmu ni ilmu tersembunyi daripada zaman Nabi Sulaiman. Asal kepercayaan ni adalah kepercayaan Yahudi. Yang mana Yahudi percaya bahawa ilmu ni adalah ilmu yang disembunyikan oleh Sulaiman. Inilah rahsia Sulaiman mengaturkan alam ini. Menguruskan perjalanan angin, mengarahkan angin pi ke barat, angin pi ke barat, pi ke timur, angin pi ke timur, mengikat dan mengunci semua syaitan-syaitan untuk bekerja dengan Nabi Sulaiman. Mereka percaya bahawa inilah rahsia kehebatan Nabi Sulaiman, iaitu sihir. Lalu sampailah ke zaman Nabi SAW, cerita lama yang tersebar daripada zaman Nabi Sulaiman. Orang Yahudi pun datang, pendeta Yahudi tahu, tapi orang-orang bodoh di kalangan Yahudi ni kebanyakan dia percaya itu ilmu Sulaiman. Di zaman Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan nama Sulaiman alaihi salam dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Itu yang kita baca dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang orang selalu baca ketika ruqyah. Allah sebut, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Dan mereka mengikut apa yang disampaikan, diajarkan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Apa yang telah ditanamkan dan disampaikan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Syaitan selit bubuh nama Sulaiman. Wama kafara Sulaiman. Allah Subhanahu Wa Taala kata sebenarnya Sulaiman tidaklah kafir. Ayat ni menjadi dalil pada sebahagian besar ulama bahawa mengamalkan sihir kafir. Setelah Allah kata yang depa ikut ni amalan jin pada zaman Sulaiman, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wama kafara Sulaiman, sesungguhnya Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tetapi sebenarnya syaitan-syaitan yang kufur inilah yang telah mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi sihir yang mereka belajar ni bukan ilmu Sulaiman. Yang mereka belajar ini adalah ilmu yang diajarkan oleh syaitan. Ini benda first yang kita kena tahu. Bahawa Nabi-Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak mengajarkan sihir. Sihir bukan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Apa yang berlaku kepada Sulaiman, yang berlaku kepada Musa, yang berlaku kepada Isa, keajaiban-keajaiban itu adalah mukjizat, bukannya sihir yang boleh dipelajari. Mukjizat kekal pada para nabi. Karamah kekal pada pemilik karamah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ilmu tak boleh belajar. Tuan-tuan kena ingat ni, orang kata belajar ilmu ni boleh dapat kelebihan tertentu. Boleh dibukakan hijab. Contoh dia, ada orang kata boleh kawal binatang-binatang di lautan dan sebagainya. Kebanyakan ini semua termasuk di dalam karamah. Karamah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada siapa Allah nak bagi. Karamah benda tak boleh belajar. Sebab tu kita baca hadis Ashabul Ukhdud. Kalau tuan-tuan ingat, dalam Sahih Bukhari diceritakan qutila Ashabul Ukhdud. Mereka diletakkan dalam api dan dibakar ke semua mereka. Kenapa mereka dibakar ni? Ada satu orang budak yang dia sangat hebat. Dia pergi belajar dengan pendeta, belajar. Akhirnya dia sampai ke satu tahap yang pendeta tu pun tak boleh capai. Karamah yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Binatang buas, dia pegang batu, dia baling, binatang buas tu lari. Ini karamah. Jadi balik kepada cerita kita. Sulaiman tak ajar sihir. Sihir diajarkan oleh jin, ditanam di atas nama Sulaiman. First sekali. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut, selain daripada itu, wama unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan juga mereka ni mengikut apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yang nama mereka adalah Harut dan Marut. Ini cerita best. Panjang cerita ni. Kalau tuan-tuan baca kitab tafsir, ada banyak pandangan tentang Harut dan Marut di negeri Babil ni. Semua saya nak cerita satu pandangan sahajalah. Harut dan Marut di negeri Babil ni, dalam riwayat disebutkan bahawa
dua Harut dan Marut ni adalah dua malaikat. Okey, dua malaikat. Pada satu ketika, ini riwayat yang disebutkan oleh ramai sahabat lah. Ulama beza pandangan juga. Saya nak bagi satu pandangan. Sebab kalau cerita banyak pandangan, nanti pening kepala. Tak tahu nak pilih mana satu. Ni nak cerita satu je. Bagi nampak satu jalan. Bagi tahu banyak jalan lagi, tak tahu nak masuk jalan mana satu. Pusing pi, pusing mai, tak jumpa jalan. Satu jalan je nak cerita. Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu ketika, Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab pintu bumi agar para malaikat lihat apa yang berlaku di atas muka bumi. Para malaikat yang duduk di langit, yang kerja mereka sentiasa zikir, kerja mereka sentiasa mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan hijab agar mereka melihat bumi. Apabila mereka melihat bumi, para malaikat melihat bahawa Allah mengutuskan makhluk yang mengaturkan muka bumi ini, makhluk yang mereka rasa tak patut. Mereka melihat manusia berbunuhan, mereka melihat manusia melakukan zina, mereka melihat manusia minum arak, mereka melihat manusia berjudi, mereka lihat manusia melakukan segala macam kemungkaran yang tidak terdetik pun pada mereka nak buat. Malaikat tak terdetik pun nak buat perkara-perkara tu. Jadi, apabila mereka melihat kejadian itu, para malaikat pun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat kata, "Ya Allah, sesungguhnya manusia ini Engkau bagi kemuliaan kepada mereka. Engkau ciptakan mereka, Engkau beri akal kepada mereka, Engkau jadikan khalifah mereka ini untuk nak atur muka bumi, Ya Allah. Banyak nikmat yang Engkau bagi. Tetapi mereka telah melakukan kerosakan dan kemungkaran yang besar di atas muka bumi. Kalaulah, Ya Allah, Engkau jadikan kami yang menguruskan muka bumi, sesungguhnya kami akan lakukan dengan cara yang lebih baik. Kerosakan yang dilakukan oleh makhluk yang nama je manusia ni, takkan kami buat." Malaikat bagi tahu kat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruk sangat manusia ni. Allah memberikan mereka segala kelebihan, bagi mereka jadi khalifah, mereka bagi lingkup muka bumi ni. Kalau kelebihan tu Allah bagi kat kami, sesungguhnya kami akan jaga bumi ni dengan cara yang baik, aturkan dengan cara yang elok. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada malaikat, aku bagi kepada mereka nafsu, syahwat. Dengan syahwat itulah apa yang berlaku, kamu lihat segala benda yang dilakukan oleh manusia. Para malaikat kata, "Ya Allah, meskipun dengan syahwat, kalaulah Engkau beri kepada kami syahwat yang sama macam Engkau kurniakan kepada manusia ni, sama macam mereka dapat, bagi dekat kami juga. Kami akan turun, kami takkan buat kerosakan yang macam manusia buat." Buruk sangat kelakuan manusia di atas muka bumi ni. Melampau sangat. Kalau kami ada syahwat pun, Ya Allah, kami tak buat dah begitu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun minta kepada para malaikat, "Baiklah, kalau begitu kamu boleh pilih dua malaikat yang paling kuat ibadat, yang paling hebat, yang paling lah. Kalau kata ada di antara kamu nak buat kesalahan, dua ni takkan buat kesalahan. Cari dua. Buat mai dua malaikat yang paling bagus di antara kamu. Ibadatnya, amalnya, akhlaknya, budi pekertinya, tawaduknya, sikap-sikap mulia berkumpul pada dua malaikat." Lalu mereka pun bincang sama mereka pun buat keputusan, "Ya Allah, wakil kami adalah Harut dan Marut." Malaikat nak tunjuk ni, nak kata, kami kalau turun ke dunia, kami tak buat kerosakan macam manusia buat. Lalu mereka pun mewakilkan kepada Harut dan Marut. Dua orang malaikat. Harut, Marut, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kedua-dua mereka ni nafsu, syahwat, sebagaimana diberikan kepada manusia. Lalu diturunkan mereka berdua ke muka bumi. Harut wa Marut. Mereka dua turun di atas muka bumi. Apabila mereka turun, dengan ilmu, dengan iman, dengan kehebatan mereka, tapi dilemparkan dalam jiwa mereka syahwat. Baik. Syahwat ni, ni cerita pasal syahwat sikit. Selingan, sebelum kita patah balik dekat tajuk kita. Apa yang membuatkan ramai manusia tewas? Ramai manusia yang dia punya naluri semula jadi, dia boleh tahan kalau dia tak main judi. Ini cerita kebanyakan manusia. Dia boleh tahan. Dia boleh tahan kalau dia tak minum arak. Sebab minum arak ni dia kena try dulu kan. Kalau tak try, kita yang tak pernah try minum arak, kita rasa macam buat apa nak minum arak. Tak suka pun, tak sedap. Kita yang tak main judi, kita tak rasa ada keperluan nak main judi. Orang yang dah pernah, syahwat tu mainlah dekat dia kan. Tapi ada satu ujian yang tak perlu try, manusia akan tewas. Satu ujian yang tak perlu cuba pun, manusia secara semula jadi, dia pasti akan tewas di dalam ujian ni. Orang yang normal person, iaitu perempuan.
Hang hebat macam mana pun, hang tak ada pengalaman langsung pun, dengan perempuan, lelaki sejati akan tewas. Saya bukan nak kata lelaki yang tak tewas dengan perempuan ni, dia tak tewas ni maksud dia akan terpedaya. Dia akan rasa tertarik, dia akan rasa seronok dengan perempuan. Ini lelaki, tabiat lelaki. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada Harut dan Marut, nah, hampa ambil satu perempuan, aku nak test hampa dengan perempuan ni. Mai satu perempuan kepada Harut dan Marut. Satu perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik. Ada banyak riwayat lah cerita tentang perempuan ni. Ada riwayat yang cerita perempuan ni dia nak bercerai dengan suami dia, dia datang minta fatwa Harut Marut. Ada cerita yang perempuan ni sekadar datang, Harut Marut tengok dan tertarik dengan dia. Sebelum kita nak sambung cerita ni saya nak abang ni. Nama kata lelaki, kebanyakan lelaki, ini fitnah yang paling besar untuk lelaki. Dia tertarik dengan perempuan. Bahkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Harut dan Marut, mereka tak tewas dengan minum arak. Mereka tewas dengan godaan perempuan ni. Sebab tu kalau ada orang perempuan yang dengar kuliah ni, ni tuan-tuan kena tuan-tuan dan perempuan kena lihat. Kalau lelaki ni dia ada nafsu dekat perempuan, itu lelaki biasa. Dia ada nafsu kat perempuan, ini perangai lelaki biasa. Dia terkesan dengan kecantikan, kebijaksanaan perempuan, ni lelaki biasa. Tapi kalau mai lelaki yang dia tak terkesan pun dengan kecantikan perempuan, dia tak rasa apa-apa pun, yang ni ada tanda soal sikit dekat dia. Bukan depa semua, saya tak, bukan nak kata apa-apa, tapi ini satu, apa orang kata, satu indikator lelaki yang betul, dia menunjukkan dia punya kesukaan kepada perempuan. Jadi kalau orang mai minang anak tuan-tuan ke apa ke, kena cek tengok, tanya tengok kawan-kawan lelaki ni. Lelaki ni nampak dia macam mana? Dia berkenan kat perempuan ke, nampak tak? Kalau kawan-kawan dia kata, dia ni samalah macam kami. Kadang-kadang dia tahu menilai kecantikan perempuan, apa yang buatkan cantik. Dia tak buat benda-benda buruk, tapi kita nampak dia ni ke arah tu. Yang tu boleh buat menentu. Boleh, kira pas. Tapi kalau tanya-tanya, kawan-kawan dia kata, saya tak tahulah pasal lelaki ni. Dia tak pernah cerita pasal perempuan. Dia tak pernah cerita, dia tak pernah ambil tahu, dia tak pernah ceritakan apa langsung. Tak nampak langsung dia punya interest. Yang ni tuan-tuan kena buat tanda soal besar sikit. Sebab lelaki, nama kata lelaki, dia musuh utama, bukan musuh utama. Yang selalu menewaskan lelaki adalah perempuan. Demikianlah kalau kita tengok Nabi SAW telah menikahi perempuan-perempuan yang sangat hebat pada zaman itu. Antara dua perempuan isteri Nabi SAW yang hebat dengan kecantikan mereka adalah Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Sangat cantik. Perempuan berbangsa Yahudi. Nabi SAW jumpa dan Nabi kahwin dengan Safiyah. Satu lagi, Juwairiyah binti Harith bin Abi Dirar. Juwairiyah binti Harith daripada Bani Mustaliq, memang sangat cantik. Nabi SAW menikahi Juwairiyah juga. Dan isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Ni cerita pasal perempuan lah sikit. Perempuan punya godaan ni dahsyat dah. Kalau lelaki ni, dia, itulah yang membuatkan dia tewas. Ada orang kata kan, baru ni ada satu forum, kata, lelaki ni dah ada satu bini, cukup untuk bercucuk tanam, buat apa nak cari lain? Cari tak cari tu urusan kedua. Cari tak cari ni, ada orang cari lain, ada orang tak cari bini lain. Ni urusan kedua. Tapi nama kata lelaki yang buatkan dia tewas adalah perempuan. Sambung cerita kita. Harut dan Marut didatangi oleh satu orang perempuan yang sangat cantik. Lalu mereka pun dua-dua ni merasakan yang malu-malu, berkenan kat perempuan tu tapi malu. Akhirnya salah satu daripada mereka, Harut, kata kat Marut, aku segan nak abang kat hang tapi aku berkenan kat perempuan ni. Marut pun pergi abang kat Harut, aku pun berkenan kat perempuan ni juga. Lalu mereka berdua pun minta kepada perempuan ni untuk buat hubungan dengan dia. Perempuan ni kata, tak boleh, melainkan hampa kena sembah Tuhan yang aku sembah. Dia buat keluar satu patung, ini Tuhan yang aku sembah, hampa kena sembah dan hampa kena minum arak, hampa boleh dapat. Dan bunuh orang. Sembah Tuhan ni, minum arak dan bunuh orang. Kalau macam tu aku boleh serah diri kat hampa dua. Tapi kalau tak, aku tak serah diri. Harut dan Marut kata, syirik.
memang kami takkan buat. Syirik kesalahan paling besar, kami takkan buat. Bunuh orang pun dosa besar, kami takkan buat juga. Tapi dia fikir-fikir, oh minum arak minum arak macam okey kot. Balasannya dapat perempuan ni. Ni dua kesalahan dah, minum arak dan zina. Tapi fikir antara bunuh dengan syirik dengan minum arak. Syirik memang tak boleh lah, apa jadi pun tak boleh buat syirik. Minum arak paling ringan. Mereka pun bincang, dua-dua pun bersetuju untuk okeylah kita minum lah kot. Minum dan dapat perempuan ni. Mereka pun minum arak. Setelah mereka berdua minum arak, mereka pun bersama dengan perempuan ni. Dan bila bersama dengan perempuan ni, ketika bersama dengan perempuan ni ada orang lalu. Harut dan Marut bila turun ke atas muka bumi dikenali sebagai warak dan sangat alim. Sangat hebat ibadat mereka. Ada orang nampak mereka bersama dengan perempuan ni. Kerana takut diketahui orang, Harut dan Marut pun bunuh perempuan lelaki yang nampak mereka ni. Jadi terkumpullah kepada dia 3 kesalahan. Mereka minum arak, mereka berzina dan mereka bunuh perempuan. Mereka bunuh orang. 3 kesalahan berhimpun. Asal kepala dia apa? Kepala dia sebab perempuan lah. Terpedaya dengan perempuan, mereka buat 3 kesalahan ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka berdua. Dalam riwayat diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala hantar seorang hamba Allah yang saleh makhluk atas muka bumi. Mereka pun minta hamba Allah ni berdoa kepada Allah supaya ampunkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala bagi Harut dan Marut buat pilihan, nak uqubah hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Mereka berdua pun kata, kami melihat hukuman di akhirat dia sangat pedih dan kami tak mampu tanggung hukuman di akhirat. Biarlah kamu dihukum di dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar mereka, mengikat mereka di Babil. Lalu mereka pun diikat di Babil dan mereka mengajarkan orang sihir. Ni cerita dia. Mereka ajar sihir, mereka bagi tahu ke orang, janganlah kufur, ilmu yang kami ajar ni sesat. Dalam riwayat disebutkan, duduk di Babil, orang datang, mereka ajar. Kami boleh ajar ilmu, tapi ilmu yang kami ajar ni ilmu kufur, jangan ikut. Itu cerita Harut dan Marut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, satu, ahli sihir bukan ikut Sulaiman. Ni satu. Yang kedua, ahli sihir ikut syaitan. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wama unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Dan juga ahli sihir ikut apa lagi? Ikut apa yang Allah turunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil, Harut dan juga Marut. Macam cerita tadi, mereka diikat di di Babil. "Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidak ada orang yang datang menuntut dengan mereka, yang mereka ajar orang, melainkan mereka akan katakan kepada orang itu, innama nahnu fitnatun, kami ni adalah ujian, maka janganlah kamu menjadi kufur. Kami ni merupakan ujian, kamu jangan jadi kufur. Harut dan Marut akan ceritakan dekat orang. Baik, ini satu cerita saya nak tambah sikit. Adakah orang pernah jumpa dengan Harut dan Marut pergi menuntut ilmu sihir ni? Ada ke tak? Wallahu a'lam. Ada riwayat yang diceritakan oleh At-Tabari juga. Riwayat ni berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang perempuan, dia datang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan yang ada satu orang perempuan yang setelah Nabi wafat, dia datang ke Madinah, dia menangis. Dia datang daripada Daumatul Jandal. Aisyah radhiyallahu anha tengok dia menangis. Dia tengah menangis teruk. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada perempuan ni, "Ma yubkiki?" Pasal apa hang menangis? Apa yang tak kena dengan hang? Perempuan ni kata, "Aku nak kena jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi telah wafat. Nabi telah wafat, tak boleh lah, tak ada ruang nak jumpa. Dan dia terus menangis. Keadaan yuhlikaha. Tangisan tu hampir-hampir menghancurkan dia, mematikan dia. Teruk sangat dia menangis. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada perempuan ni, "Apa yang hang nak? Apa yang aku boleh bantu? Nak cari Nabi? Tak ada dah. Nabi telah wafat." Kata perempuan ni, "Aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Aku tak tahu pintu taubat terbuka ataupun tak. Aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Aisyah tanya kepada dia, "Apa kesalahan yang hang buat?" Perempuan ni kata, "Laki aku lari, hilang. Tak balik rumah. Cari, tak balik rumah, hilang. Tak tahu nak buat apa. Laki hilang." Laki hilang ni bukan perempuan ni saja alami. Universal, ramai orang laki hilang.
laki dia hilang, tak balik. Lalu dia pun jumpa dengan, dia tunggu, laki dia tak balik. Akhirnya dia berjumpa dengan satu orang perempuan tua datang ke rumah dia. Perempuan tua datang ke rumah dia dengan membawa 2 ekor anjing hitam. Perempuan ni kata, bawa 2 anjing hitam. Dia mengadu dekat perempuan tua ni, laki aku hilang, tak balik, apa yang perlu aku buat? Perempuan tua ni kata, kalau nak selesai masalah hang ikut aku boleh bagi selesai. Maka mereka berdua, diceritakan dalam riwayat tu, dia cerita ke Aisyah radhiyallahu anha, mereka tunggang 2 ekor anjing hitam pergi ke satu negeri yang namanya Babil. Perempuan tua ni dan perempuan yang laki dia tak balik rumah pergi ke Babil. Sampai di Babil, kata perempuan ni, aku pergi ke Babil dan aku lihat 2 orang lelaki yang diikat di tiang di Babil. Lalu aku pun pergi kepada 2 lelaki tu, tanya kepada dia, aku punya laki tak balik, boleh tak bagi aku satu ilmu? Nak pulangkan laki dia lah kononnya, untuk bagi laki dia pulang semula, nak belajar ilmu daripada 2 lelaki yang diikat di Babil ni. Mereka kata kat dia, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami adalah fitnah, janganlah kamu menjadi kufur. Perempuan tu kata, aku nak belajar juga ilmu daripada kamu berdua. Lelaki 2 orang ni kata, baiklah kalau begitu, pergi ke depan tu, ada nampak satu baldi, bukan baldi lah, satu bekas masak periuk, satu periuk, pergi kencing di periuk tu dan patah balik. Perempuan tu dia pergi ke periuk tu, dia jalan pergi ke periuk tu. Perempuan tua yang tunggang anjing hitam dengan dia duduk tunggu, ada 2 lelaki diikat di tiang di Babil. Dia pergi ke periuk tu dan dia kencing. Dia tak kencing, dia pergi ke periuk tu, dia duduk sekejap, dia patah balik. Dia patah balik, dia bagi tahu kepada 2 lelaki yang diikat di tiang. Dia kata, aku dah kencing dah. Lelaki 2 orang ni tanya kepada dia, hang dah nampak apa-apa tak? Dia kata, aku tak nampak apa-apa pun, aku kencing. Lelaki 2 orang ni bagi tahu kat dia, kadzabta, hang tipu. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni adalah fitnah, hang jangan kufur, hang pergi balik. Perempuan tu tetap juga kata, aku nak belajar juga ilmu daripada hampa 2. Aku takkan balik selagi aku tak menuntut ilmu ni. 2 orang ni kata, baiklah kalau begitu, pergi kencing betul-betul, patah balik. Dia pun pergi ke bekas periuk tu, dia buat duduk macam orang nak kencing, kemudian dia patah balik kepada 2 malaikat. 2 ni lah 2 yang diikat di tiang. Bagi tahu kepada mereka, aku dah kencing. 2 ni tanya kepada dia, hang ada nampak apa-apa? Dia kata, aku tak nampak apa-apa pun, tapi aku dah kencing dah. Dua lelaki ni kata dekat dia, hang tipu. Hang tipu, lebih baik hang pergi balik. Dia tetap tak nak balik juga, dia datang nak menuntut, tetap nak menuntut. Maka 2 lelaki ni pesan kat dia, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni adalah ujian, hang jangan kufur. Kalau hang ikut, hang akan jadi kufur. Perempuan tu kata, aku nak ikut juga. Baik, kalau nak ikut, pergi ke periuk tu, kencing dan datang balik. Dia pun pergi kali ketiga dan dia kencing di situ. Apabila dia kencing, dalam riwayat disebutkan, dia nampak faris, satu kuda yang kuda itu dipakaikan dengan baju besi. Kuda tu terbang meninggalkan dia, keluar daripada dia dan terbang naik ke langit. Lalu dia balik datang kepada 2 lelaki yang diikat di tiang. Dia bertanya dekat dia, ada nampak apa-apa? Dia kata, aku nampak faris, satu kuda yang keluar daripada aku, terbang naik ke langit dan aku mai jumpa hampa sekarang ni. Lalu lelaki 2 orang ni kata kat dia, itulah iman engkau telah keluar daripada kamu dan iman tu naik ke langit. Hang punya iman telah hilang daripada jiwa hang. Hang pergi balik. Ilmu yang hang nak, hang dapat, hang pergi balik. Tapi iman telah keluar daripada jiwa hang dan hilang. Dia balik. Dan dia balik sampai rumah tak ada apa. Laki dia tak balik juga. Dia tanya dekat perempuan tua ni, sebelum perempuan tua ni hilang, apa yang aku dapat? Perempuan tua ni kata, hang akan dapat satu perkara. Perempuan tua ni pun hilang. Lalu dia pun ambil tepung. Dia sebut kat tepung tu uli. Tepung uli sendiri. Dia sebut dekat tepung tu pecah-pecah jadi bonggolan roti. Pecah jadi bonggolan. Dia sebut kat tepung tu canai. Tepung tu pun canai sendiri. Dan dia sebut kat tepung tu jadi roti. Tepung tu jadi roti. Jadi ini cerita disebutkan oleh Tabari. Wallahu ta'ala a'lam. Cerita ni mungkin cerita yang daif. Cuma nak cerita bahawa Imam Tabari bawa cerita ni nak menunjukkan bahawa sihir ni demikianlah berlakunya. Orang tu dia diberikan khayalan macam sesuatu berlaku di depan dia tapi tak ada apa pun. Jadi ini satu cerita lah. Satu cerita tentang sihir yang mana cerita ni menunjukkan perempuan ni berjumpa dengan Harut dan juga Marut. Sambung sikit ayat ni, banyak cerita lagi ni. Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur.
fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka belajar daripada dua orang lelaki, Harut dan Marut ni, tentang ilmu untuk memisahkan lelaki dan isterinya. Ini salah satu sihir yang paling besar. Sihir memisahkan seseorang dengan dia punya isteri. Ada juga yang berbeza dengan tu, sihir mahabbah, sihir yang digunakan untuk menjadikan orang cinta kepada orang lain. Orang Melayu panggil nasi kangkang kan. Orang Melayu punya style lah. Perempuan dia buat nasi kangkang ke apa, lelaki tu terpikat dengan dia, tak tengok perempuan lain dah. Yang ni, tapi yang Quran sebut ni beza sikit. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sihir yang membuatkan seseorang benci kepada pasangan dia. Ada orang buat juga kan, dulu-dulu kalau tuan-tuan perasan, ada cerita zaman dululah tersebar. Anak dia kalau betul-betul cinta kat seorang, mak bapak dia nak bagi dia berpisah dengan orang ni, pergi jumpa bomoh. Jumpa bomoh, tanya macam mana nak bagi anak dia berpisah dengan, bagi anak dia jadi benci dekat lelaki ni. Sebab anak dia suka sangat kat lelaki ni. Bomoh pun buatlah apa-apa upacara, baca ke apa sikit, bagi ayak ke apa sikit, dia pun minum apa, dia benci terus kat lelaki tu. Tuan-tuan, siapa yang pernah buat ni, taubat. Bukan buat, taubat. Siapa yang pernah buat ni, taubat. Sebab ini adalah description yang textbook description tentang sihir. Jangan tertipu. Dia tu mengaji ke, Pak Haji tu dia buat apa, benda apa, tak kisahlah, nampak dekat Quran sikit ke apa ke. Yang ni betul-betul description tentang sihir. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Untuk menjadikan benci. Quran sebut seseorang dan isteri dia lah. Tapi ini sihir benci yang memang salah satu sihir yang paling masyhur buatkan orang benci. Minum ayak ke apa, dia jadi benci terus, tak suka. Sihir ni telah digunakan zaman berzaman untuk memisahkan seseorang daripada pasangan dia. Jadi, kemudian wama hum, ni penting ni. Wama hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tak boleh mendatangkan mudarat kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah, dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ini nak menunjukkan dekat kita, walaupun sihir ni, tak kira orang tanya pula, kalau sihir sebegitu hebat, habislah kita. Semua orang boleh kena sihir? Tak. Bukan semua orang boleh kena sihir. Nanti kita akan cerita lagi. Macam mana nak elakkan kena sihir? Macam mana nak bagi sihir tak sampai kat kita? Tapi Al-Quran dah bagi hint dia awal-awal. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan dia tak boleh mendatangkan mudarat melainkan dengan izin Allah. Tak ada ahli sihir yang boleh bagi sihir kat semua orang. Tak boleh. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Ada sihir dia sampai kepada sebahagian orang, ada sihir dia tak sampai kepada sebahagian orang. Kalau dia sihir satu tempat, akan ada masa sihir tu pecah dan hancur. Ini beza sihir dan juga mukjizat. Mukjizat tak pecah, tak hancur, bertahan, tapi sihir dia akan pecah. So sihir tak boleh bagi mudarat kat semua orang. Dia boleh bagi sikit je. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Siapa yang kena, siapa yang tak kena, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Tidaklah mereka menimbulkan mudarat melainkan dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari perkara yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Ini cerita satu lagi pasal sihir. Sebenarnya, apa sahaja kehebatan, apa sahaja kebesaran yang nampak tentang sihir, itu semata-mata memudaratkan ahli sihir dan orang yang ambil sihir. Tak bagi manfaat. Jangan tertipu. Jangan tertipu, kadang-kadang nampak sihir ni tak ada cara lain dah nak mencapai maksud melainkan dengan sihir. Kalau buat juga, apa yang kita buat tu sebenarnya memudaratkan. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka mengetahui bahawa perbuatan yang mereka buat itu tak ada sikit pun kebaikan di akhirat, tak ada bahagian di akhirat. Wala bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'malun. Kalau mereka mengetahui sesungguhnya mereka telah mencapai sesuatu yang sangat buruk. So ini tentang sihir. Kalau balik cerita Harut Marut tadi, setelah Harut dan Marut diikat, maka sejak daripada itu para malaikat pun tahu bahawa kalau kena nafsu, sampai nafsu kepada orang, sesungguhnya manusia akan tewas dengan nafsu.
Sebab tu dalam surah Al-Ghafir Allah Subhanahu wa taala sebut alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Orang para makhluk yang menanggung arash ni, mengangkat arash, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka dan beriman kepada Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka minta ampun bagi orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah meluaskan setiap perkara dengan rahmat dan dengan ilmu-Mu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ampunkanlah orang yang bertaubat dan mengikut jalan-Mu, dan selamatkanlah mereka daripada azab yang pedih. Dalam riwayat diceritakan, setelah malaikat ramai-ramai tengok apa yang telah menimpa Harut dan juga Marut, maka mereka pun sedar bahawa kalau kena ditimpakan dengan nafsu, manusia siapa-siapa pun ada kemungkinan untuk tewas. Sejak daripada itu mereka pun mengucapkan faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Mereka pun sentiasa mengucapkan, malaikat yang hebat-hebat ni, yang menjunjung arash, yang hebat-hebat, mereka sentiasa mengucapkan, ampunkanlah orang-orang yang bertaubat dan mengikut jalan-Mu, dan selamatkanlah mereka daripada azab yang pedih. Ini jasa Harut dan Marut lah. Apabila diturunkan di dunia, malaikat melihat apa yang telah menimpa mereka, bagaimana mereka berdua ni tenggelam di dalam nafsu. Sejak itu para malaikat selalu berdoa, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Ampunkanlah orang yang bertaubat dan orang yang mengikut jalan Allah, dan juga selamatkanlah mereka daripada azab yang pedih. Jadi ini adalah muqaddimah. Ini cerita muqaddimah tentang sihir. Sebelum nak masuk lebih panjang dan lebih mendalam, ini kita kena faham dulu. Jadi ayat ni tuan-tuan, ayat yang sangat penting. Al-Baqarah 102 yang menceritakan tentang latar belakang tentang sihir ni yang orang nak belajar ni mai daripada mana. Dan ayat ni ayat yang sangat berkesan, digunakan sebagai ruqyah untuk menghapuskan sihir, menghilangkan sihir. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ayat ni ayat yang kalau tuan-tuan nak jadi tukang ruqyah, kena hafal. Ini kena hafal. Sebab kalau ruqyah, ayat ni kena baca. Selain daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Musa, walamma alqu qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Satu ayat lagi yang dalam Quran cerita tentang tu, bila ahli sihir melontarkan sihir mereka, Musa pun berkata, ma ji'tum bihis sihir, yang kamu datangkan ini adalah sihir. Innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Allah akan menghapuskan sihir ini, dan Allah tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang jahat, yang buruk. So, ma ji'tum bihis sihir innallaha sayubtiluhu. Ini ayat yang juga selalu dibacakan untuk menghapuskan sihir. Yang kamu datangkan ini sihir. Allah akan menghapuskannya. Jadi sihir ni tuan-tuan, antara satu perkara yang penting tentang sihir, saya bukan nak bagi tuan-tuan takut sihir. Tuan-tuan kena tengok sampai habis ni. Sihir ni tak kuat pun, dia tak boleh bagi apa-apa. Tuan-tuan jangan takut. Tuan-tuan ikut ni sampai habis. Saya tak tahu boleh habis hari ni ke tak boleh habis. Tapi kesimpulan yang saya nak sebut kat tuan-tuan nanti, kita akan sampai kepada satu kesimpulan yang jangan takut. Jangan takut dengan sihir. Dia tak ada apa-apa pun. Nanti kita sampai bab tu. Sebelum tu kita nak bagi dia punya bunga, bagi kita faham sikit. Apa dia boleh buat? Dia boleh buat orang nampak macam betul. Hayyatun tas'a. Zaman Musa, bila ahli-ahli sihir Fir'aun ni buat ulang mereka jadi macam tali, jadi macam ulang yang bergerak. Orang nampak, ramai-ramai nampak betul-betul macam ulang yang bergerak. Itu sihir takhyil. Bagi orang jadi takhyil, orang jadi satu dia dikhayalkan.
Sihir yang kedua, sihir yang bagi mudarat kepada orang. Dia bagi orang sakit, dia bagi orang mati dan sebagainya. Ini tapi bukan dia yang berkuasa. Nanti saya akan cerita, nanti akan datang. Ini adalah apa yang berlaku tentang sihir. Baik, macam mana sihir dibuat? Sihir berlaku apabila manusia dia menyerahkan diri dia kepada syaitan. Itu kebiasaannya. Dan biasanya dia kena buat ritual. Sihir takkan berlaku saja-saja, memerlukan ritual. Ini beza ain dengan sihir. Kalau kita cerita tentang penyakit yang kena manusia, ain dia tak payah buat apa-apa. Hasad dengki, mata yang melihat dengan hasad dengki bagi mudarat. Tapi sihir dia kena buat satu upacara untuk menjadikan sihir tu berkesan. Dia pun kena buat. Apa yang dia buat? Macam-macam cara sihir. Antara yang paling famous ni sihir tamaim yang digantung. Tangkai lah. Tangkai yang digantung kononnya boleh buat orang sayang dekat dia. Ataupun kononnya boleh buat orang benda-benda jahat tak menghampiri dia. Tangkai. Ada juga sihir yang dibuat namanya sihir urusah, patung. Saya pun tak tahu, tapi ulama bukan saya tak pernah buat pun perkara ni, tapi para ulama menceritakan tentang sihir patung ni. Satu patung yang dia buat, patung tu bentuk macam orang, kemudian dia akan ambil hadid, besi yang tajam, lalu dia akan cucuk dekat hujung atraf, sendi paling hujung patung tu, tangan dan juga kaki, cucuk pelan-pelan, kemudian dia akan bakar patung tu. Dan dengan bacaan-bacaan yang dia buat, akhirnya dengan bacaan tu mudarat ditimpakan kepada orang yang dia nak buat sihir. Biasanya sihir juga berlaku dengan dia ambil sebahagian daripada tubuh badan orang tu, orang yang dia nak sihir. Nanti kita ceritalah tentang bagaimana Nabi SAW pernah disihir. Dia ambil rambut orang tu, kemudian dia buat ritual bacaan-bacaan tertentu, minta kepada syaitan. Biasanya yang sihir paling kuat minta kepada syaitan. Ini tuan-tuan penting. Apa sihir yang paling kuat? Makin teruk syirik orang tu, makin kuat sihir dia. Berani tak berani je. Soalan dia berani ataupun tak berani. Semakin orang tu berani tinggalkan agama, semakin orang tu berani pergi ke lembah kehancuran yang paling dalam, sihir dia semakin kuat. Pada perkiraan ahli sihir. Nanti pada perkiraan ahli ilmu dan juga ahli ibadat lain. Tapi pada perkiraan ahli sihir dan orang awam, sihir yang paling kuat adalah sihir yang paling jahat. Dia pun buat macam-macam tu. Kepercayaan mereka, ada sihir yang dia boleh pergi ke neraka Jahannam keluarkan sihir tu pada kepercayaan dia. Ada sihir yang dia boleh pergi ke lembah paling bawah, lembah paling rendah, keluarkan sihir tu. Ada sihir yang kononnya disimpan daripada zaman Nabi Nuh, dia pun keluarkan. Ataupun zaman Fir'aun, mereka keluarkan. Sebab tu, kalau tuan-tuan perasan kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah yang kita semua hafal dan kita semua baca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Tengok ayat ni wa min syarri naffatsati fil 'uqad, daripada kejahatan tukang hembus yang menghembus pada tali-tali. Orang yang belajar bahasa Arab mereka tahu naffatsat merujuk kepada perempuan, bukan tukang hembus lelaki. Ahli sihir ada lelaki, ada perempuan. Tapi dalam ayat ni Allah kata wa min syarri naffatsati fil 'uqad, daripada kejahatan ahli sihir perempuan yang menghembuskan pada tali-tali. Kenapa perempuan? Sebahagian para ulama membahaskan yang jahat, betul-betul jahat ni ada pada ahli sihir perempuan. Kejahatan tu ada pada mereka. Sebahagian ahli sihir perempuan. Ada sihir yang apa? Macam saya sebut tadilah, takat mana hang berani langgar agama Allah? Ada di kalangan mereka dia ambil ayat Quran, ni nak cabar agama Allah ni. Allah tulis Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ajarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia nak cabar, dia start daripada belakang. Nun dulu, ya, kemudian mim, daripada belakang ke depan, tulis Al-Quran terbalik. Cabar agama Allah, tulis begitu. Ada sihir yang dia ambil kertas, dia pecah-pecahkan huruf Al-Quran jadi asing. Ada lagi jahat, itu jahat biasa. Apa lagi jahat dia boleh buat? Ada sihir najasah. Dia ambil mushaf Quran, dia balutkan dengan najis. Ada sebahagian orang buat ni, balutkan dengan, ambil ayat Quran, mushaf Quran untuk dia cuci najis dia.
Sebahagian daripada mereka dengan mushaf Quran mereka ambil untuk cuci darah haid mereka. Betul-betul jahat, cabar agama Allah, iklankan betul-betul dia sembah syaitan, dia akan dapat kira pada perkiraan dia sihir yang paling kuat. Dia jadi ahli sihir yang paling hebat. Jadi itu sedikit sebanyak tentang apa yang mereka lakukan. Kenapa orang buat sihir? Dia buat sihir untuk hancurkan, sebagai contoh kadang-kadang nak hancurkan, matikan orang, sakitkan orang, untuk bagi orang tu tak berjaya, hancurkan kehidupan dia. Dia buat apa perkara pun tak berlaku, untuk pisahkan antara orang, dan juga untuk kadang-kadang untuk bagi orang sayang. Jadi banyaklah ceritanya. Saya pun tak mau cerita panjang tentang bab ni, bukan kepakaran saya nak mengajar sihir, tapi yang kita nak cerita lebih penting bagaimana nak menghancurkan sihir. Baik. Boleh tak kita tahu siapa yang buat sihir? Bismillah. Boleh kita tahu tak siapa yang buat sihir? Kita boleh teka. Tapi betul tak betul tekaan kita, kita tak tahu. Betul tak betul, tak ada siapa boleh tahu tekaan dia betul ataupun tak. Sebab itulah Nabi SAW pernah satu tempoh dalam hidup Nabi SAW, untuk dalam riwayat disebutkan 6 bulan, Nabi SAW rasa macam Nabi buat sesuatu, tapi bila sebenarnya Nabi tak buat. Yukhayyalu ilaihi annahu yaf'ala syai' ya'mal syai' wa lam ya'mal. Nabi SAW rasa macam buat sesuatu, melakukan sesuatu tapi tak buat. 6 bulan Nabi SAW mengalami situasi yang sama. Akhirnya Nabi SAW pun doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi hilang sihir. Apa yang berlaku, Nabi tak tahu apa yang berlaku. Kenapa Nabi SAW diuji dengan ujian tu? Nabi buat tapi tak tahu. Nabi tak buat tapi rasa macam buat. Contohnya beginilah. Dalam hidup kita ada rutin yang kita buat kadang-kadang. Kadang-kadang kita buat, akhirnya benda tu jadi rutin. Tapi satu masa untuk tempoh 6 bulan dalam hidup Nabi SAW, Nabi rasa macam Nabi buat tapi Nabi tak buat. Nabi jadi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa macam buat tapi tak buat untuk tempoh 6 bulan. Akhirnya Nabi SAW pun doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tunjuk apa yang berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pada satu ketika Allah jadikan Nabi SAW bermimpi. Yang Nabi cerita kepada Aisyah akan mimpi ini. Dalam mimpi tu, ini hadis sahih, ini bukan cerita dongeng, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bermimpi yang datang 2 orang lelaki, satu orang duduk di kepala, satu duduk di kaki Nabi SAW. Yang duduk di kepala tanya kepada yang duduk di kaki, ma balur rajul, apa yang jadi kepada lelaki ni, apa masalah dia, apa yang dia sedang hadapi sekarang. Dan salah satu lagi malaikat ni yang jadi macam manusia kata matbub, dia telah dikenakan sihir. Perkataan lain untuk sihir matbub, dikenakan sihir. Qala wa man qabbahu, siapa yang mensihirnya? Lalu lelaki yang satu lagi ni yang jawab kepada yang tanya kata Labid ibn A'sam. Yang sihir Nabi SAW adalah Labid ibn A'sam, seorang Yahudi daripada Bani Zuraiq yang sihir Nabi SAW. Wama tabbahu, dia buat sihir dengan apa? Lalu yang satu lagi ni, malaikat satu lagi jawab kepada yang lagi satu yang duduk dekat kepala, dengan musht wa musyatah, dengan gigi sikat Nabi SAW dan juga rambut-rambut Nabi SAW. Di mana dia letak? Malaikat ni pun cerita diletak di sekian-sekian tempat. Lalu esoknya Nabi SAW mengarahkan 3 orang sahabat, Ali, Zubair dengan Ammar bin Yasir, pergi ke tempat tu, keluarkan. Mereka pun pergi, mereka tengok ada satu bungkusan, mereka keluarkan bungkusan. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi SAW untuk baca Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas, sambil buka setiap satu simpulan. Qul a'udzu birabbil falaq, buka satu tali. Min syarri ma khalaq, buka lagi satu tali. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, buka lagi satu tali. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, buka lagi satu tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, buka lagi satu tali. Qul a'udzu birabbin nas, buka satu tali.
Malikin nas, buka satu. Ilahin nas, buka satu. Min syarril waswasil khannas, buka satu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, buka satu. Minal jinnati wan nas, buka semua 11 kali, 11 tali yang ikat bungkusan tu. Dan apabila dibuka, para sahabat melihat dalam bungkusan tu ada gigi sikat Nabi SAW dan juga rambut Nabi SAW yang disihir oleh lelaki yang namanya Labid ibnu A'sam. Jadi daripada cerita ni kita tahu bahawa ini Nabi SAW. Nabi spend masa 6 bulan. Nabi tak tahu apa yang berlaku. Sampailah datang dalam mimpi Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW tahu Nabi kena sihir. Labid bin A'sam yang buat. Lalu Nabi SAW pun mengarahkan sahabat untuk hilangkan sihir tu. Kalau kita cerita tentang orang lain selain daripada Nabi SAW, bolehkah orang tahu dia kena sihir? Ini soalan penting. Panjanglah kuliah hari ni. Haji Wira nak stop ke nak sambung ni? Haji Wira pula. Haji Basit, nak sambung ke nak stop ni? Boleh sambung. Sambung lagi Ustaz. Boleh sikit lagi? Boleh. InsyaAllah boleh Ustaz. Saya nak perhabis hari ni. Tak mau sambung dah bab ni. Saya sambung sikit lah. Sikit je kot. 15 minit macam tu lah. Tak panjang sangat. Walaupun dah sejam, saya minta maaf. Baik. Boleh. Ustaz. Okey, kita sambung sikit lagi. Selain daripada Nabi SAW, boleh tak orang tahu dia kena sihir? Ataupun boleh tak orang tu tahu sihir telah berlaku? Yang ni saya nak cerita tuan-tuan. Benda ni penting untuk kita tahu. Bagi orang yang terlibat dalam ruqyah, okey, siapa-siapa saja yang terlibat dalam ruqyah, bagaimana kita masuk dalam ruqyah itu akan menentukan kita punya pemahaman. Ini penting. Tuan-tuan akan, kalau tuan-tuan terlibat dengan ruqyah, tuan-tuan belajar ilmu ruqyah syar'iyah dan sebagainya, macam mana pintu mana kita masuk, pintu tu akan menentukan cara kita berfikir. Sebab sebenarnya banyak perkara yang kita anggap macam clash, tapi dia tak clash. Dalam dunia ni, kita anggap perubatan moden dengan perubatan Islam banyak yang clash, tapi tak clash. Kita anggap banyak sakit fizikal dengan sakit yang orang kata sihir ni buatan orang clash, tapi banyak sebenarnya tak clash pun. Dia satu. Banyak kita anggap yang gangguan makhluk yang tak baik ni, jin dan juga syaitan, dan juga kesan emosi, kita anggap clash, tapi tak clash. Ni tuan-tuan kena faham. Kita masuk sahaja ke alam ruqyah syar'iyah. Kalau seorang beriman, dia masuk ke alam ruqyah syar'iyah, dia berdepan dengan situasi ni. Ataupun orang-orang yang tak beriman, yang kafir, dia masuk dalam sihir dan sebagainya. Bila masuk sahaja alam ni, dia akan shape cara kita fikir. Dia akan shape. Sebab itu emosi kita. Bila berdepan dengan satu situasi tu nampak macam berlaku sihir, otak kita akan terus tafsirkan kepada sihir. Ramai orang menghadapi situasi tu. Hakikatnya, betul tak betul sihir, tak ada siapa boleh buktikan melainkan Nabi SAW. Nabi SAW. Itu pun Nabi tunggu 6 bulan. Nabi tak tahu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat untuk datang dan bagi tahu kepada Nabi SAW kena sihir. Kena sihir. Baru Nabi tahu. Nabi bagi tahu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ingat tak yang aku bagi tahu dulu apa berlaku? Aisyah kata ingat. Nabi kata sesungguhnya Labid ibnu A'sam telah sihir aku. Selain daripada Nabi tak tahu. Tak ada siapa boleh tahu melainkan agak-agak kita. Dan apabila manusia agak-agak, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Badan kita ni memang dia dah diset untuk kita terkesan dengan sekeliling. Kesan sekeliling tu banyaklah kesan sampingan. Kadang-kadang dia datang daripada budaya kita. Di Malaysia, ini belum kita cerita pasal tukang ruqyah dan sebagainya. Budaya kita, kalau tuan-tuan jalan kan, tuan-tuan bau kemian, apa kita rasa? Jalan kat tepi rumah siapa-siapa, kita bau kemian malam-malam. Kemian di tempat kita, dia menghidupkan suasana. Okey, ada benda yang tak berapa elok lah. Sama ada jin ke, makhluk halus ke apa, itu bau kemian. Otak kita terus tafsirkan ke situ. Okey, di tempat kita.
pergi ke Oman, kita lalu sebelah rumah orang, kita bawa kemian. Otak kita fikir lain dah. Budaya di Oman, kemian, ada juga orang buat berubat. Tapi kemian semua orang guna, fungsi kemian tu dah sama macam perfume. Semua rumah guna setiap malam di Oman. Pergi ke Oman, lalu sebelah rumah orang, kalau bau kemian, okey, ni bau yang best. Bau yang romantik. Bau yang menghidupkan mood. Jiwa kita terkesan. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan kan, sebahagian orang, dia biasa mengubati orang, sama ada dengan ilmu syarak ataupun dengan ilmu sihir dan sebagainya. Kalau ada dia duduk dalam beberapa situasi yang dekat dengan macam sihir, gangguan jin dan sebagainya, dia akan terus berinteraksi seperti berlaku gangguan di situ. Tuan-tuan boleh lihat ramai orang. Sebab tu bomo-bomo yang suka menurun ni, yang suka menurun kan, tiba-tiba dia boleh jadi tok syekh apa kan. Jangan bawa ni orang yang ada masalah ni, yang ataupun berubat dengan cara ni, pergi jumpa mana-mana orang sakit. Jangan bawa. Sebab tak kira lah sakit apa pun, otak dia akan terus tafsirkan ini ada gangguan, boom, dia terus jadi. Tak percaya, cuba try. Bawa je orang-orang yang kata mereka dia ada kelebihan lah. Saya tak mau cerita kelebihan ke tak, tapi kalau bawa orang-orang yang dia boleh menurun ni, dia tiba-tiba, kan budaya kita ada kan, sebahagian orang macam tu, dia duduk dalam suasana yang menakutkan, tiba-tiba dia bertukar jadi lain. Dia bertukar, konon jadi lawan dengan hantu. Orang-orang begini, tuan-tuan jangan pergi letak dekat orang sakit. Sakit apa pun, dia tafsir kot tu lah. Tak kira lah orang tu sakit apa pun. Ini sebab kesan budaya menentukan cara manusia berfikir. Demikian juga dengan orang yang melakukan ruqyah syar'iyah. Bila kita buat ruqyah, kerja kita tu mulia. Kerja kita tu baik. Tetapi tafsiran kita akan cepat pergi ke arah melihat bahawa, okey, ini kena sihir. Ini kena ain, ini kena gangguan jin. Tafsiran kita secepat pergi ke situ. Sebab budaya mengajarkan kita, cara hidup mengajarkan kita, kebiasaan mengajarkan kita. Saya nak bagi sudut yang kedua. Sudut yang kedua, kalau kita blok otak kita daripada kepercayaan begini, kita cuba sedaya upaya untuk dismiss. Ini bukan sihir ni, ini bukan ain ni, ini bukan. Kalau kita dismiss, berlaku ya, berlaku. Tapi kalau kerap orang tu dia dismiss semua, akhirnya tak ada ruang untuk otak dia percaya. Jadi, apa agama ajak kita? Pendirian yang sepatutnya dipegang oleh ramai orang ni pendirian yang macam mana? Apakah dia dismiss semua? Tak wujud sihir, tak wujud ain, tak wujud mas sentuhan syaitan, tak wujud ni semua, hapuskan semua. Ataupun dia percaya yang sihir ni sangat kuat, boleh bagi kesan kepada kita. Orang tu sakit lutut sikit je, dia kata ada hantu pi paut dekat lutut dia. Orang tu sakit paha sikit je, dia kata ada hantu pi cucuk paha dia. Orang tu muntah sikit je, dia kata dia ni kena buatan orang. Apa pandangan yang betul? Apa pandangan yang betul? Baik, ini saya nak cerita dan tuan-tuan kena ambil iktibar betul-betul. Agama Islam mengajarkan kita untuk cuba duduk di tengah. Bagaimana cara kita nak duduk di tengah? Ini cara nak duduk di tengah. Kita tak memungkiri. Ada sihir, ada ain, ada mas syaitan, ada semua ni. Tapi dia tak berkuasa. Dia tak berkuasa. Dia boleh bagi kesan, dia tak berkuasa. Dia ada limit terhadap kuasa dia. Baik, apakah benda yang boleh menghalang sihir dan sebagainya untuk ganggu kita? Kuat iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpegang dengan, kita bulatkan jiwa kita betul-betul yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkara paling penting yang mampu menjauhkan kita daripada gangguan ni. Itu agama ajar kita. Sebab itulah kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ajar banyak ruqyah, zikir-zikir, bacaan-bacaan yang mengandungi maksud berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak boleh tidur malam." Satu masa dalam hidup dia nak tidur malam je, dia diganggu oleh ifrit. Dia rasa ifrit datang nak kacau dia. Lalu Nabi SAW ajar Khalid Al-Walid, "A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa an yahdurun." Nabi kata, "Wahai Khalid, baca ni.
a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa an yahdurun. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala min ghadabihi, daripada kemurkaannya, wa iqabihi, hukumannya, wa syarri ibadihi, kejahatan makhluknya, wa min hamazati syaitan, daripada bisikan syaitan, wa an yahdurun, dan juga gangguannya. Nabi ajar kepada Khalid. Lalu Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, malam-malam dia nak tidur, dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa an yahdurun. Dalam hadis riwayat Malik, dalam hadis riwayat Tirmizi diceritakan daripada Ibnu Umar dengar juga zikir ni daripada Nabi SAW. Ibnu Umar kumpulkan anak-anak dia, dia ajarkan semua kamu hafal zikir ni. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa an yahdurun. Apa yang ada dengan zikir ni? Kalau kita, satu cara orang fikir, dia rasa zikir ni ucapan dia sangat bagus, syaitan takut dengan bunyi dia, bunyi ucapan tu. Syaitan dengar je bunyi ucapan ni, syaitan takut, sihir tak boleh kenal kat dia, jin lari daripada dia. Tapi bukan itu yang Nabi nak ajak kita sebenarnya. Nabi nak ajak kita, bila kita baca, kita betul-betul menjiwai bacaan tu. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalamullah yang sempurna. Ni maksudnya, tanam dalam jiwa kita, tak ada benda boleh kacau aku apabila aku berlindung dengan kalamullah yang sempurna. Itu telah memadai untuk memelihara dan menjaga aku. Itu dah cukup dah, tak perlu lebih daripada tu. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi. Aku berlindung dengan kalimah Allah daripada kemurkaan Allah, hukuman Allah, kejahatan makhluk Allah, bisikan syaitan dan gangguan syaitan. So kalau kita tanam ni dalam jiwa kita betul-betul yakin yang Allah lah mampu memelihara kita, kita takkan kena gangguan-gangguan ni. Sebab tu Nabi sebut juga dalam hadis lain, banyaklah bacaan-bacaannya. Seorang sahabat Nabi SAW, dia kena akrab, dia kena sengat dengan kalajengking. Nabi kata, kalau engkau baca waktu petang semalam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, engkau takkan kena. Maksudnya nak bagi kita keyakinan dalam jiwa kita tu. Jadi itulah yang diajarkan. Banyaklah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya pun banyak lagi nak cerita ni, tapi saya berhenti setakat ni dulu kot. Nanti banyak sangat. Cuma yang saya nak tekankan di sini untuk tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi SAW mengajarkan zikir-zikir ni, supaya kita yakin, kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh melindungi dan menjaga kita. Yang tu yang penting. Itu yang paling penting untuk kita tanam dalam jiwa kita betul-betul. Inilah perkara yang paling kuat menghapuskan sihir. Kadang-kadang sahabat kita diuji, perniagaan dia hancur. Meniaga je hancur, meniaga je tak menjadi. Dia kata orang buat sihir. Daripada kita bersungguh-sungguh untuk pergi berubat, cari bomoh yang boleh berubat, bomoh tu boleh berubat, lebih baik daripada itu adalah tanamkan jiwa kita dengan betul-betul menjiwai zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa an yahdurun. Dan doa-doa yang lain, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bacaan-bacaan ni kena jiwai dan tanam dalam jiwa kita dan jalan terus. Kerana akhirnya sihir ni akan hancur. Semakin kuat jiwa kita, dia akan hancur lama-kelamaan. Sebab itulah dalam hadis riwayat Al-Bukhari diceritakan, apabila umat Islam sampai ke Madinah, orang Yahudi buat sihir. Buat sihir bagi orang Islam tak beranak. Dan beberapa ketika tu awal-awal datang tak ada siapa mengandung. Sekejap. Lalu ada orang mula jadi takut. Betul ke kena sihir? Sampailah akhirnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dia melahirkan anak yang pertama, iaitu Abdullah bin Zubair. Dan bila dia melahirkan anak, orang Islam rasa gembira dan seronok dengan kelahiran tu. Nabi ambil Abdullah bin Zubair, lalu Nabi SAW gigit tamar dan Nabi letak dalam mulut Abdullah bin Zubair. Kata Asma binti Abi Bakar, itulah makanan pertama yang disentuh oleh Abdullah bin Zubair. Dia kena pecahkan dengan keyakinan yang sangat kuat. Dan tuan-tuan kalau masih ingat, saya cerita juga tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Orang kata dekat dia, ikut kepercayaan orang Mesir, Sungai Nil kalau tak buat upacara memang takkan mengalir air. Berhenti air tu. Maka akhirnya Sungai Nil kering betul sebab tak buat kepercayaan. Orang pergi mengadu kepada Umar. Betul macam orang mereka cakap. Umar kata memang tak, ambil surat ni. Umar tulis surat. Wahai Nil, ini adalah surat daripada Amirul Mukminin Umar. Kalau engkau mengalir dengan dengan izin engkau sendiri, berhentilah, aku tak perlu pun engkau. Tapi kalau engkau mengalir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, aku arahkan kau untuk mengalir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baling surat ni dalam Nil, Nil mengalir. Jadi kena kuatkan jiwa, bertawakal dan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang bantuan paling kuat yang boleh kita pegang dalam jiwa kita untuk menghilangkan sihir. Tuan-tuan, sikit ya, last sebelum saya tutup majlis. Sekali-kali jangan masuk dalam alam percaya sihir. Bukan maksudnya jangan masuk dalam alam mempercayai sihir ni sangat berkuasa. Kita percaya sihir wujud, tapi kita pegang pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita masuk ke dalam kepercayaan sihir ni sangat berkuasa untuk mengaturkan segala-galanya, saya melihat ramai orang yang saya kenal, yang saya tengok di sekeliling, tak ada jalan keluar dah. Sihir ni takhyil. Sihir ni dia merosakkan otak kita. Dia pusing otak kita sampai kita percaya. Sangat susah nak keluar kalau kita start percaya yang dia paling berkuasa. Ramai orang diuji apabila mereka start percaya sihir paling berkuasa, dia cari bomoh ni. Tak berjaya, dia cari bomoh tu. Tak berjaya, dia cari lagi satu bomoh. Dia pergi berubat sini, dia pergi berubat sana. Akhirnya, zikir-zikir ni dia tinggal. Jangan mula. Saya minta tolong tuan-tuan, inilah senjata paling kuat. Sentiasa yakin, wama hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tak boleh menimpakan mudarat melainkan dengan izin Allah. Sentiasa tawakal dan berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seteruk manapun ujian kita, sentiasa berpegang dan tawakal. Bayangkan Nabi SAW dalam riwayat diceritakan bila Nabi sakit, Jibril datang tau. Jibril turun. Jibril sendiri, bayangkan, mana ada ahli ruqyah lagi bagus daripada Jibril. Jibril standard apa ni? Turun, baca kat Nabi, Bismillahi arqika, min kulli syai'in yu'dhika, min syarri kulli nafsin, au ainin hasidin, Allahu yashfika, Bismillahi arqika. Jibril sendiri datang, turun, doa dekat Nabi, Bismillahi arqika, bila Nabi sakit, dengan nama Allah, aku baca ruqyah kepada engkau. Min kulli syai'in yu'dhika, daripada setiap perkara yang menyakiti engkau. Min syarri kulli nafsin, daripada kejahatan setiap jiwa. Min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, daripada setiap pandangan mata yang penuh hasad. Allahu yashfika, Allah yang menyembuhkan engkau. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku baca ruqyah kepada engkau. Nabi baik terus tak? Tak, kadang-kadang Nabi tak baik lama. Jadi artinya, walaupun Nabi tak baik lama, Nabi diuji dengan sakit sampai Nabi kena sihir tu 6 bulan. 6 bulan lepas tu baru datang pertolongan. Tetapi tidak sekali-kali Nabi SAW percaya bahawa sihir itu berkuasa. Kuasa pada Allah. Jangan putus asa. Kadang-kadang orang kata, teruk sangat ni keadaan. Jangan putus asa. Doa, minta kepada Allah. Doa, jumpa orang soleh berdoa. Orang beriman yang boleh ruqyah, yang boleh baca ruqyah. Suruh mereka ruqyah. Datang, bacalah ruqyah yang diajarkan oleh Jibril ni pun. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Tak baik juga, teruskan doa, buat begitulah. The moment kita masuk ke dalam perangkap syaitan, the moment tuan-tuan pergi jumpa orang yang dia pegang telok, dia pusing-pusing belakang, nah, paku masuk dalam telok ni. Letak tepi. Pada ketika kita pergi kepada orang, dia baca, dia buat apa, kononnya pindah ke badan dia sihir tu, dia muntah, keluar darah, ganti darah sihir dalam badan kita. Tuan-tuan masuk ke alam tu, there is no way out. Saya minta maaf kalau ada orang terasa. Saya minta maaf kalau saya sebut ni benda yang beberapa orang rasa macam, kena ni. Tuan-tuan, saya minta maaf. Lazimilah orang-orang yang bertakwa dan mengamalkan perubatan yang tidak bercampur aduk dengan perkara-perkara yang mencurigakan ni. Dia tumbuk daun bidara bagi kita makan, okey, ubat. Dia tumbuk daun bidara bagi kita makan, ubat. Dia baca doa pada air, dia bagi kita minum air tu, okey, ubat.
Tapi kalau dia main dah buat benda merepek, tarik benda bubuh dalam teluk, tarik benda pindah dekat ayam, tarik benda bubuh dalam botol, tuan-tuan, startlah percaya. Kalau tak percaya, dengar. Start percaya. Tuan-tuan tak boleh keluar. Bukan tuan-tuan saja, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, kawan-kawan kita, sekeliling kita. Itulah budaya hidup kita. Inilah yang berlaku kepada Firaun dan orang pengikut dia. Tak ada jalan keluar. Sehingga Musa datang, Musa memimpin mereka dan mengeluarkan mereka. Jadi ini perkara terakhir yang saya tekankan kat perempuan. Kadang-kadang kita berubat tak jadi. Kadang-kadang kita berubat, kita nampak macam tak jadi juga, sakit teruk juga. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Pergi hospital berubat, satu benda boleh buat. Teruskan buat begitu. Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah pengubat yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pijak kaki kita ke lembah mistik ni. Kerana susah nak jumpa jalan keluar. Saya berhenti setakat ni dulu. Saya buka soalan kalau ada soalan sikit lah kot. Terima kasih kepada tuan-tuan yang masih mendengar. Okay, jazakallah khair Ustaz. Kita dah dengar tadi apa tu penerangan Ustaz pasal sihir dan itulah kalau ada soalan, siapa yang nak tanya? Ada Ramlan, boleh tanya? Ramlan Osman, boleh tanya Ramlan? Saya tak boleh baca chat. Kalau ada Haji Basit tolong baca. Saya tak dapat nak buka. Kejap Ustaz. Tadi ada yang tanya pasal apa tu? Kalau boleh share zikir dalam chat. Tapi ada yang dah tu, tapi yang ni dia share a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dia ada yang tadi Ustaz, yang panjang ni kan, Nanti bacaan-bacaan tu tuan-tuan boleh dengar balik video kot. Ataupun kalau ada kawan-kawan kita yang share nanti, boleh ambil daripada sahabat-sahabat yang share lah. Senang dapat. Zikir-zikir ni kan banyak, kita boleh google dan dalam buku-buku, buku zikir yang ditulis. Boleh dapat lah kemudian. Mungkin akan ada sahabat-sahabat kita yang share lah nanti. Ya, ada soalan ni Ustaz. Ada siapa yang kerap kata dia nampak benda-benda macam ni lah. Macam mana nak beritahu dia sedang diganggu, bukannya satu kelebihan? Bagi orang yang boleh nampak, okey. Haji Basit, satu soalan cukup lah. Soalan ni pun lama, panjang nak jawab ni. Satu cukup lah. Okey, Ustaz. Baik. Bagi orang yang boleh nampak, ada sebahagian orang dia boleh nampak. Sebenarnya boleh nampak ni, yang dia nampak tu bukanlah sebenarnya jin. Bukanlah sebenarnya jin. Tapi ini bukan saya kata ni. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dulu saya pernah tulis dekat Facebook sekali, diriwayatkan dalam kitab Manaqib Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, man za'ama min ahli al-'adalah annahu yaral jin. Sesiapa di kalangan orang yang dipercayai yang mendakwa dia boleh nampak jin, abtalna syahadatah. Kami akan menolak persaksian dia. Kenapa? Imam Syafi'i kata siapa yang orang yang dipercayai dia kata aku boleh nampak jin. Imam Syafi'i kata kalau itu aku akan tolak dia punya kesaksian. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan juga anak cucu dia boleh lihat kamu dalam keadaan kamu tak melihat mereka. Dia boleh lihat kamu, kamu tak lihat mereka. Ini kata Imam Syafi'i ni, bukan saya kata. Apa yang berlaku sebenarnya? Yang berlaku adalah kadang-kadang sebahagian orang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia, kadang-kadang dia kena sihir. Dia kena sihir dalam keadaan dia nampak. Dia duduk saja dia nampak kelibat lalu. Sekali-sekala tak apalah, tapi ada orang dia boleh nampak kerap. Dia pergi ke satu tempat, ada orang sakit di situ sebagai contoh, dia akan nampak ada 3-4 jin duduk kat sekeliling orang sakit ni. Contoh dia pergi ke satu tempat, dia nampak orang ni ada benda dekat belakang hang ni. Dia boleh nampak macam-macam. Orang datang nak berubat dekat dia, ada 3-4 ekor jin dihantar untuk ikut hang. Aku nampak. Dia boleh nampak. Contoh.
Apa pandangan kita? Satu, dia tipu lah. Sama ada dia tipu. Kalau dia tak tipu, dia nampak betul. Ni saya nak balik kepada poin saya tadi. Poin saya yang nak menunjukkan bahawa ilmu agama ni ataupun perkara berkaitan dengan gangguan sihir dan sebagainya dengan sains sebenarnya tak bercanggah. Walaupun nampak macam bercanggah, sebenarnya dalam banyak kebanyakan dia tak bercanggah. So, apa yang jadi sebenarnya? Mungkin orang itu kena sihir. Bagi yang kena sihir, ruqyah boleh menghilangkan dia. Ruqyah boleh menghilangkan dia. Dan kalau orang tu dia kaki berubat, mungkin dia tak sedar, dia ingat tu kelebihan, tapi sebenarnya itu bukan satu kelebihan, dia kena gangguan. Ini bukan tentang dia nampak jin, tapi situasi itu menekan otak dia untuk buat seolah-olah dia nampak jin. Kalau kita set situasi yang sama, letakkan dia dalam situasi itu, dia tetap akan nampak. Dia akan nampak. Ada orang di-trigger oleh perkara yang menakutkan. Dia duduk dalam situasi menakutkan je, dia terus akan nampak. Jadi kita letak dia di tempat yang menakutkan, dia akan nampak. Kalau dia tak tahu tempat tu menakutkan, dia tak nampak lah. So, ruqyah boleh menghilangkan dia. Sains moden pula kata, kalau orang tu boleh nampak sesuatu yang sebenarnya tak ada di depan dia, dia boleh halusinasi, dia boleh nampak, kebarangkalian ataupun kemungkinan besar, isunya adalah dia punya neurotransmitter. Dopamin dia tak stabil, serotonin dia tak stabil. Itu kebarangkalian kedua. Jangan nampak dia clash. Sebenarnya dia satu. Ruqyah syar'iyah menguatkan jiwa orang tu sehingga boleh menghilangkan apa yang dia nampak. Pergi buat perubatan moden, stabilkan semula dia punya dopamin, serotonin dalam otak dia boleh hilang semula apa yang gangguan yang datang kepada dia. Jadi sebenarnya kita nampak banyak benda yang clash, walaupun hakikatnya tak banyak benda clash. Perubahan-perubahan yang kita rasa, kebanyakannya perubahan fizikal yang kalau manusia kaji, manusia akan jumpa jawapan dia. Innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'. Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan juga ubat kepada penyakit tu. Melainkan Allah turunkan ubat kepada penyakit tu. Ada zaman orang tak jumpa, zaman kemudian orang jumpa. Jadi, untuk yang boleh nampak ni, sebenarnya itu bukan kelebihan. Itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Boleh ubat, ubati. Kalau tak boleh ubat, itu ujian yang Allah bagi kepada dia. Adapun jin yang dia menyamar jadi benda lain, dia jadi anjing hitam ataupun dia jadi perempuan tua dan sebagainya, ini disebutkan dalam hadis. Ini biasa disebutkan dalam hadis. Tapi jin, rupa jin, orang lain semua tak nampak, dia seorang je nampak, ini masalah. Nabi SAW, ada ketika Nabi nampak. Nabi jalan dengan Abdullah bin Mas'ud, Nabi nampak, Abdullah bin Mas'ud tak nampak. Itu Nabi. Ada ketika Nabi pun tak nampak. Allah turunkan ayat Al-Quran, Allah cerita kepada Nabi SAW yang nafar minal jin, satu kumpulan jin dengar cakap Nabi SAW. Allah cerita dekat Nabi. Ada ketika Nabi tak nampak pun. Jadi kalau orang yang boleh claim dia nampak jin ni semua, bukan saya kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kami menolak kesaksian dia. Sebab Allah kata tak boleh nampak, macam mana hang boleh claim hang boleh nampak? Jadi steady je. Tuan-tuan jangan duk minta doa nak kelebihan, nak dibukakan hijab. Duk minta, akhirnya bukan hijab yang dibuka. Akhirnya kita diuji dengan benda yang tak sepatutnya. Itu bukan kelebihan, tak payah minta. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala taqwa, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat pilihan kita sentiasa betul. Mintalah supaya Allah sayang kita, Allah jauhkan kita daripada azab. Itulah doa yang kita kena minta. Jangan duk minta buka hijab. Hang nak tengok apa? Apa yang kita nak tengok? Allah jadikan alam kita telah memadai untuk kita berinteraksi dengan dia. Tak perlu lebih daripada itu. Segala yang bukan di alam kita, kita faham melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kita tak perlu dah benda-benda lain. Apa yang Nabi cerita, itu telah memadai. Wallahu a'lam. Boleh ada satu lagi soalan, Ustaz? Boleh kot. Okey, boleh. Ustaz ada sebut tadi pasal amalan ruqyah untuk lawan sihir kan? Tapi boleh tak kalau seorang itu mengamalkan sihir untuk melawan sihir jahat? Maksudnya macam ala-ala cerita apa tu, Harry Potter tu, Ustaz. Sihir baik lawan sihir jahat. Ya.
istilah sihir ni antara yang digunakan oleh para pengamal dan juga ulama yang melakukan ruqyah. Mereka katakan ada dua, satu sihir abyad dan sihir aswad, sihir hitam dan sihir putih. Antara salah satu tafsiran untuk sihir putih adalah sihir yang digunakan untuk mematahkan ritual-ritual sihir yang dilakukan. Jadi ritual sihir ni dia ada jalan dia kena simpan, dia kena buat upacara tertentu. Jadi sebahagian ulama mereka mempelajari untuk mematahkan sihir tu, mematahkan sihir. Jadi di sini ada khilaf di kalangan ulama. Mempelajari sihir untuk memahami sihir dan menghilangkan sihir, ada ulama mengatakan ilmu tu kalau sekadar belajar ilmu tak ada masalah. Mengajarkan ilmu untuk menghapuskan sihir juga tak ada masalah. Tapi untuk mengamalkan sihir, lawan dengan sihir, di sini sebahagian besar ulama berpandangan tak boleh. Mengamalkan sihir adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi ada perbezaan pandangan di sini. Kalau sekadar belajar untuk mematahkan, menghapuskan sihir-sihir yang ada, itu okey, tak ada masalah. Tapi kalau belajar untuk mengamalkan sihir bagi memadamkan sihir, kejahatan tidak menghapuskan kejahatan. Nabi Musa kata, "Ma ji'tum bihi sihir innallaha sayubtiluhu." Yang kamu datangkan itu adalah sihir, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menghapuskannya. Bukan sihir menghapuskan sihir. Jadi pendirian orang beriman berdoa kepada Allah, minta supaya Allah Subhanahu wa taala yang menghapuskan sihir. Jadi kalau kita sakit, jumpalah raqi, orang yang membaca ruqyah dengan ruqyah syar'iyah. Orang yang bagi, kalau sebahagian daripada ubat-ubat tak ada masalah, ikut budaya masing-masing. Ada orang menggunakan daun bidara, ada orang guna daun sirih, ada orang guna limau titik dalam ayam, ada orang guna madu. Ubat tak apa. Apa sahaja ubat dengan ruqyah tak apa. Tapi jangan masuk ke alam sihir juga. Jangan buat upacara yang meragukan. Jangan meragukan ni, kita tak tahu asal usul dia apa. Apa yang dia puja kita pun tak tahu. Jangan pakai gantung tangkai, jangan puja keris, jangan puja segala perkara-perkara khurafat ni jauhkan. Jadi itulah sedikit sebanyak jawapan saya untuk soalan ni. Okey, saya berhenti setakat ni dulu. Jazakallah khair kepada Ustaz Salman di atas penerangan tentang tajuk hari ini, homo, sihir dan syirik. Semoga kita boleh amalkan jika sekian telah diajarkan tadi dan menjadi panduan untuk kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.